Kisah berkaitan Hang Tuah telah sebati dalam masyarakat Melayu. Hang Tuah yang dilahirkan pada tahun 1431 merupakan ikon unggul yang cukup dikenali setiap lapisan masyarakat. Sepasukan penyelidik UPM telah berjaya menemukan bukti kewujudan pahlawan Melaka sebagai suatu fakta sejarah dan bukan lagi kisah dongeng. Penemuan ini melalui data primer dan bukan dari data sekunder semata-mata. Di dalam hikayat Hang Tuah dinyatakan Hang Tuah pernah sampai ke Ryukyu yang kini dikenali sebagai Okinawa. Dokumen yang diterima oleh penyelidik UPM dari Jepun ini membuktikan isi kandungan hikayat Hang Tuah ada benarnya. Meskipun tidak dinyatakan nama Hang Tuah dan hanya menggunakan gelaran Laksamana sahaja di dalam surat berkenaan, namun jika dipadankan dengan sumber sekunder, ianya jelas merujuk kepada Hang Tuah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Rohaida bersama Prof. Hasim. Kami buat penyelidikan sebenarnya. Belum terfikir nak buat buku. Kami ingat nak buat dokumentari tentang Hang Tuah, tentang mendamberahi kapal dia. Kemudian bila nak buat sesuatu tu kita kena buat kajian kan. Jadi saya buat kajian dulu tentang penemuan keris di Jepun. Kami pun tak dapat pasti itu keris Melaka. Bila dikaji keris tadi, memang keris ini bukan milik bangsa Jepun. Para arkeologi Jepun bila mereka temui ini, di atas darat pula bersebelahan dengan Pulau Yonaguni ada satu minoriti penduduk satu kampung yang penghuni dia ada 63 orang sahaja. Bila pergi guna bahasa Jepun, soal siasat temu ramah tapi langsung tidak difahami oleh mereka. Guna bahasa Jepun tak pandai, tapi bila mereka bercakap ditulis oleh penemu ramah tadi, mereka menemui 3 perkataan: mata, batu, air. Ini bahasa siapa? Ini adalah bahasa Melayu. Mungkin mereka adalah sisa-sisa terakhir bangsa Melayu yang menginap dan tinggal serta menghuni di Kepulauan Yonaguni di Okinawa, Jepun. Tapi saya berhubung dengan Kementerian Pendidikan Jepun. Kebetulan saya boleh berbahasa Jepun. Mereka kata bukan saja keris, kita ada buku yang dipanggil Rekidai Hoan. Rekidai Hoan ni ialah catatan kerajaan Jepun dulu bernama Ryukyu di bawah jajahan Cina tentang perjalanan Maharaja di sana. Buku tu ditulis dalam tempoh 444 tahun daripada 1414 rasanya sehingga 444 tahun ditulis. Dia kata dalam itu ada 10 pucuk surat perhubungan diplomatik antara kerajaan Ryukyu dengan kerajaan Melaka. Jadi saya kata kami nak ambil yang Melaka tu, dia terus email, kerajaan Jepun terus email pada saya berserta dengan translation dia. Bila dibaca translation tu, ada dicatat pengkaji yang buat Rekidai Hoan ni bukan saja catat Melaka tu, setiap contohnya surat Hang Tuah tu Loksimana Maraka Roksimana Heikaju Rokunen. Heikaju Rokunen tu maksudnya 1480. Dalam hikayat Hang Tuah memang dinyatakan Hang Tuah ke Ryukyu, kerajaan Cina, tapi tak dinyatakan tarikh. Bila dah ada surat ni kita confirm lah memang betul hikayat tu benar, tapi cuma tidak ada tarikh. Jadi bila tengok baca dia punya translation tu, ada pula dinyatakan the Laksamana is the famous man that was written in Alfonso de Albuquerque commentaries. Jadi dia tulis di situ Laksamana Huang Tuah, dan dia tidak nyatakan itu Cina. Dia kata dari Melaka. Bukan dia kata Hang Tuah tu Cina. Maksudnya Hang Tuah tu Melayu, Laksamana of Melaka. Jadi kami cari buku Alfonso de Albuquerque ni. Buku tu pun menyatakan pada 1511 Hang Tuah tu hidup lagi, umur berusia 80 tahun, nak kembali ke Melaka. Tapi Alfonso tahan dia di Sungai Muar kerana dia ada uncommon capabilities.
Jadi kami nak cari lagi, betul ke dia begitu gagah hingga digeruni oleh Armada Portugal ni. Cari satu lagi buku yang bernama Suma Oriental. Suma Oriental tu ialah catatan pedagang-pedagang Portugis yang bernama Tomé Pires yang menulis tentang kegagahan Laksmana Melaka ni. Jadi sahlah dia tidak, Laksmana yang bertugas semasa Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin hanya Laksmana Hang Tuah. Saya tak jumpa lagi Laksmana siapa yang bertugas kan. Jadi Hang Tuah ni pergi 1480 ke China mewakili Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ni cucu Hang Tuah melalui perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Laksmana. Itu tercatat juga dalam Suma Oriental. Jadi kita tak dapat baca. Jadi buku Suma Oriental ni buku kurun ke-15. Buku Alfonso pun semasa dia menakluk Melaka. Buku Alfonso ni lah diary Alfonso de Albuquerque. Setiap hari dia menulis diary, termasuk bila Hang Tuah nak datang ke Melaka tu. Jadi dapatan ini bukan berpandu pada hikayat Hang Tuah. Dapatan dari buku ni melalui research saya dengan Prof. Hashim ialah dapatan daripada luar negara, daripada Okinawa yang dulu nama dia Ryukyu. Sebab tu saya tulis Okinawa. Sekarang Ryukyu ni di bawah jajahan kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun dah namakan Ryukyu ni Okinawa. Kita tak boleh tukarlah Ryukyu balik. Ryukyu dah tak ada dalam sejarah Jepun. Jadi tetaplah kita tulis ada dalam sejarah Jepun. Jadi tetaplah kita tulis catatan Okinawa. Jadi bacalah buku ni kan, kita tahu betapa gagahnya Laksmana Hang Tuah. Kajian saya seterusnya ialah Wijayanegara, India tu. Sebab apa? Kalau kau pandai bahasa Jepun, kau mesti boleh adapt dengan bahasa India. Kat sana bahasa Urdu. Kalau kita baca dalam hikayat Hang Tuah ni, dalam hikayat Hang Tuah tu, Hang Tuah ditugaskan pergi ke India untuk berjumpa dengan Sultan India tu. Kemudian di sana Hang Tuah dalam buku hikayat Hang Tuah tu dia menjinakkan kuda Tezi, kuda Sultan, sebab kuda itu kuda liar. Sultan sayang kuda itu. Lepas tu selepas viral video yang KL Express buat, adalah satu hamba Allah India ni kata pada saya, doktor pergi ke India ni ada filem Bharat Ek Kuch. Bharat Ek Kuch. Filem tu episod ke-28 ke macam tu. ada keluar gambar Hang Tuah bersilat. मलेशिया से आए हांग तुआ नाम के एक दिलचस्प यात्री का जिक्र मिलता है। बहुत अच्छे भाई, तुम तो तलवारबाजी की कला में माहिर हो हांग तुआंग। भाई तुम्हारे नाम का उच्चारण कुछ कठिन है। आप मुझे लक्ष्मण भी कह सकते हैं महाराज। अच्छा, किंतु ये तो भारतीय नाम है। क्या ये नाम तुमने यहाँ आने के बाद रखा है? जी नहीं, हमारे देश मलाय में भी भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की कथा मशहूर है। क्या तुम्हारे मलया में सभी सैनिक तुम्हारी तरह तलवारबाजी जानते हैं? जी नहीं महाराज, बहुत कम। सिर्फ महाराज द्वारा चुने हुए कुछ अच्छे सैनिक ही, और उन सैनिकों को हमारे यहाँ सम्मान भी बहुत है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अप्पा जी, क्या हम लक्ष्मण को अपने कुछ चुने हुए सैनिकों को ये कला सिखाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं? तो महाराज, खेल तो बहुत अच्छा है, पर हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। ये बात सही है। आजकल युद्ध का निर्णय तलवार और तलवारबाज की प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। पर महाराज, अंतिम समय में तलवार ही काम आती है। भाई हम कोई तलवार फेंकने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण, क्या तुम हमारे कुछ चुने हुए सैनिकों को ये कला सिखा सकते हो? अवश्य महाराज, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लक्ष्मण, आज्ञा स्वामी। भाई अभ्यास बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक सच्ची लड़ाई देखना चाहता हूं। जब चाहे श्रीमान, पर यह मुकाबला बराबरी का नहीं होगा।
आपके यहाँ कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके। अच्छा, ये गर्व? गर्व नहीं, सच्चाई है महाराज। बताइए, आपने किस योद्धा के साथ आप मुझे मुकाबला करने के लिए कहेंगे? देखो भाई, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा योद्धा है नहीं। मैं कुंवर वीरभद्र के साथ तुम्हारे मुकाबले की बात सोच रहा था। आपने मुझे बुलवाया? सुना है तुम तलवारबाजी में माहिर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। क्या सचमुच तुमने इतनी महारत हासिल की है? एक हारे हुए सैनिक को अपनी वीरता का बखान शोभा नहीं देता महाराज। देखो, उदयगिरी की लड़ाई एक और बात थी। बड़ी लड़ाइयों में व्यक्तिगत कुशलता कोई खास महत्व नहीं रखती। आज यहां मैं तुम्हारी तलवारबाजी का प्रदर्शन देखना चाहता हूं। प्रदर्शन? मैं योद्धा हूं महाराज, कोई खेल दिखाने वाला नहीं हूं। किसी की मांग पर अपनी वीरता का प्रदर्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खेल नहीं, मैं सच्ची लड़ाई की बात कर रहा हूं। सच्ची लड़ाई? लेकिन ऐसा कौन है जो मेरे साथ लड़ सके? लक्ष्मण। इसके साथ? अरे भाई, ये 7 समुद्र पार से आए महान तलवारबाज हैं और इन दिनों हमारे अतिथि हैं। लेकिन मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता। एक साधारण नागरिक और राजवंश के सदस्य के बीच कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। Tahun 1988, kisah ini juga telah direkodkan dalam Bharat Ek Ghosh yang merupakan sebuah drama berkaitan sejarah negara India. Kebetulan anak murid saya belajar di India. Tak sangka pula dia sama tempat yang tempat saya nak kaji tu, Kartanaka tu. Dia belajar kedoktoran, Dr. Fazrul namanya, Fazrul Halim. Jadi Fazrul lah bawa kami ke Kartanaka ni, di runtuhan Hampi. Ni satu runtuhan tau. Jadi di situlah kita nampak ada lelaki menjinakkan kuda tezi dekat dinding batu tu kan. Kalau kita tengok kuil India kan berketuk kan. Lelaki tu bertanjak. Sekali pegawai Kementerian Tourism dia cakap, this is man from Malacca. You see, the horse is from Arab, come to India, and this man from Malacca sit on the horse. Ni meriam kita di India tu. Dalam buku ini, buku Wijayanagara ni, satu advantage, saya bukan nak menjual buku. Saya mensertakan buku Alfonso de Albuquerque di belakang ni. Macam mana Albuquerque tangkap menakluk Melaka. Kehebatan Melaka semua Alfonso ceritakan. Ada banyak senjata di Melaka. Jadi buku ni saya dah siap, ada buku catatan Albuquerque tu, boleh baca dan ambil iktibar. Turut dinyatakan bahawa Laksamana adalah lelaki yang terkenal yang dicatatkan di dalam The Commentaries of the Great Alfonso de Albuquerque yang merupakan buku catatan penjajah Portugis itu. Alfonso dalam satu catatannya ada menyebut Laksamana yang berusia 80 tahun itu menetap di Temasek setelah kejatuhan Melaka. Beliau merupakan seorang pahlawan yang hebat, taat dan berpengetahuan luas. Selain itu, Hang Tuah juga disebut oleh pelukis Mona Lisa, iaitu Leonardo da Vinci yang hidup sezaman dengannya. Di dalam Notes of Leonardo da Vinci, pelukis itu menyatakan beliau melukis gambar kenderaan ke bulan selepas berjumpa dengan orang kaya Melaka. Pengkaji sejarah percaya kenyataan ini merujuk kepada Laksamana Melaka yang merupakan pegawai diplomatik ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hari ini wujudnya pengkaji sejarah yang hanya mengakui seorang Laksamana Kesultanan Melayu Melaka itu wujud, tetapi mereka menolak Laksamana itu adalah Hang Tuah. Menurut mereka, ikon yang bernama Hang Tuah belum dapat dibuktikan dengan data dari sumber prima. Dokumen yang ditemui hanya mencatatkan gelarannya sebagai Laksamana sahaja. Namun pertikaian soal nama ini tidaklah sehingga menafikan kewujudan seorang ikon Melayu yang hebat, kerana Laksamana itu telah pun dibuktikan kewujudannya dari penemuan terkini pengkaji sejarah.